dah tertinggal. Jadi kita nak pelajaran dah teruskan, kita nak ulang kaji ni, ingat balik yang lama, mungkin tak ada masa atas tanggungjawab yang lain, membuatkan kita rasa terbeban atau rasa berat dengan bahasa Arab Al-Quran ni. Sedangkan ini adalah satu perkara yang mudah. Jadi kalau saya pergi agak laju ataupun ada yang kurang faham, saya mohon untuk tolong tanya. Tolong tanya saya, tak kisah dan sangat suka untuk menjawab soalan, dan saya suka untuk kalau saya laju untuk saya melambatkan sikit, tidak ada masalah. Baik. Malam ini kita menyambung bincangan kita. Kita nak melihat, kita sedang membincangkan tajuk apa sekarang ni? Isim. Isim. Dalam bahasa Melajunya disebut sebagai ganti kata nama. Kata nama. Ataupun selain daripada kata nama, ganti nama. Disebut dengan Isim. apa dia? Ismun. Ismun. Selain daripada ismun, apa lagi? Selain Kata daripada nama. ismun, isim ataupun kata nama, ia juga disebut dengan apa saja nama yang kita mudah untuk ingat. Terpulanglah kot kita mudah nak ikut, kok mana yang janji, kita ingat dia adalah isim ataupun kata nama, ataupun apa saja yang mudah untuk kita ingat, tak mesti kita ingat dia adalah kata nama. Tak kisah apa saja yang mudah untuk kita ingat. Baik, kita sedang membincangkan mengenai isim ataupun kata nama. Dan kita sedang melihat pada makna ataupun tanda isim. Tanda. Kita sedang melihat pada tanda isim. Tanda isim. Tanda isim yang didahului ataupun diakhiri. Didahului. Baik, didahului. Kita dah ambil berapa tanda yang didahului? Yang pertama, didahului dengan alif lam. Alif lam. Baik, yang kedua, didahului dengan huruf kasam ataupun huruf sumpah. Baik, yang ketiga, Huruf jar. didahului dengan huruf jar. Huruf jar tu apa? Sendi. Kata sendi. Kata sendi nama. Kata hubung, kata sendi nama, ataupun yang mudah untuk kita ingat, kata sendi pun kita boleh faham dah kan, kata sendi. Baik. Dalam huruf jar ini, kita dah ambil berapa huruf jar? 5 Total ada berapa? 8. Total yang kita akan ambil adalah 8. Baik. Boleh sebutkan pada saya huruf jar yang telah kita ambil dengan lagunya sekali. Tak ada lagu. Min ila an ala Bukan dengan lagu, dengan dia punya pair tu, pair. Min ila Baik, cantik. Saya dengar berbagai-bagai suara lah, tapi saya lihat setiap mulut tu bergerak. Mana yang buka kamera ni, saya tengok setiap mulut tu bergerak, maknanya bolehlah menjawab tu. Jangan tutup kamera pula. Min ila an ala min ila an ala fi. Baik. Hari ini kita nak menyambung pasangan bagi fi. Pasangan bagi fi iaitu B dengan B yang bermaksud dengan. Yang bermaksud dengan. Untuk kita punya tahap yang permulaan ini, untuk pemula, sebagai pemula, B kita ambil maknanya sebagai dengan. B bermakna dengan. Tetapi sebenarnya B ni ada berapa maksud? Dua. Lagi satu kosam lah. Lagi satu. Satu lagi B adalah kasam juga. Satu B maksud dia dengan, satu lagi B yang sumpah tu. Selain daripada dua makna ini, B paling kurang ada lagi 14 makna. 14 makna. Ya, betul. 14 lagi makna B. Sebab itu bahasa Arab adalah bahasa yang paling sesuai sekali, paling tepat sekali Allah pilih untuk digunakan dalam Al-Quran. Bukan saja-saja kan. Dahlah satu huruf, bukan satu perkataan, satu huruf saja. Tapi paling kurang dia ada, selain daripada dengan dan juga sumpah, dia ada lagi 14 makna. Mana kita nak jumpa lagi bahasa yang satu huruf ada pelbagai makna, kan? Dalam nak jumpa bahasa yang satu huruf ada makna pun tak banyak. Dalam bahasa Melayu kita tak ada kan?
kita ada paling sikit pun 2 huruf kan, D. D paling sikit, D-I. Itu 2 huruf lah, 1 huruf kita tak ada. Kalau bahasa Inggeris adalah I. Yang maksud saya, 1 huruf. Bahasa Arab ada, tapi bahasa Arab hebatnya B ni saja ada lagi lebih kurang 14 makna. Baik, untuk permulaan ini kita ambil dia dengan makna dengan sebelum ni kita dah ambil dia dengan makna sumpah. Hari ni kita ambil dia dengan makna dengan. Baik, contohnya dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ketiga, iaitu Allah berfirman allazina yu'minuna bil ghaibi. Kita nak lihat pada kita jumpa huruf ba. Baik, kita tahu ba ni adalah huruf jar. Dan kita nak lihat pada perkataan yang datang selepas daripada ba itu. Lepas daripada B, iaitu al-ghaibi. Maka kita tahu al-ghaibi ini adalah isim. Sebab apa? Sebab dia didahului oleh huruf jar ba. Didahului huruf jar B. B. Kita sebut B. Sebab ba tu berada bawah, kita sebut B. Didahului huruf jar B. Baik, contoh lain dalam awal. Kenapa berhenti? Dalam awal surah Al-Baqarah juga, Allah berfirman wabil akhirati hum yuqinun. Kita jumpa wabi. Kita jumpa B. B ni adalah huruf jar. Maka kita pun kita dah jumpa huruf jar, ini adalah B, maka yang kita nak lihat adalah pada huruf yang datang selepas itu, iaitu perkataan akhirah. Maka kita tahu bahawa perkataan al-akhirah itu ialah kata isim. Nama, ialah isim. Kita potong dia 2 macam ni, B 1, al-akhirati 1. Jadi kita tahulah perkataan al-akhirati ini ialah isim. Saya tulis dengan pen merah bukan kerana saya marah, tetapi biar terang sikit mata. Baik, contoh yang lain. Zahaballahu binurihim. Macam tadi 2 contoh yang atas, dia ada alif lam kat sini, bil ghaibi. Yang ini bil akhirati. Yang ni dia tak ada alif lam. Dia binurihim. Kita nak lihat pada perkataan nuri. Dengan cahaya. Maka kita tahu nuri ini ialah Cahaya. isim. Macam ni kita tahu di isim, dia Didahului dengan huruf ba. oleh huruf jar B. Dahului dengan Baik. Katakan perkataan al-ghaibi ini kita tak tahu makna. Al-akhirati kita tak tahu makna dia apa. Nuri pun kita tak tahu makna dia apa. Okey ke tak okey? Okey. Ada B. Tak ada masalah. Sebab Ada makna. Nak cerita tentang makna sekarang ni, kita tengah cerita tentang kita nak kenal perkataan tu isim, fi'il ataupun harf. Tu saja. Kita tak tahu makna, okey, tidak ada masalah untuk peringkat ini. Jangan berduka cita. Baik. Seterusnya kita lihat, saya bagi lagi contoh kalau kita lihat pada bawah itu. Maaf. Assalamualaikum. Salam. Lambat. Maaf Ustaz. Tak apa. Tak tahu makna pun saya tak marah, apatah lagi masa lambat. Baik, Allah berfirman wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Baik, kita nak lihat pada perkataan bima. Kita potong dia jadi 2. Kita tahu B ni adalah huruf jar, maka selepas itu mesti apa? Mesti isim. Ma kita tak tahu makna dia apa. Tidak ada masalah. Sebab yang kita nak fokus adalah jenis perkataan dia apa. Maka kita kenal dia adalah isim. Tanda dia apa? Dia didahului huruf jar B. Ini dia punya skema jawapan dia. Kita letak.
kita letakkan ini sebagai skema jawapan dia. Didahului huruf jar. Kalau kita berhenti kat situ pun dah okey dah. Didahului huruf jar. Tapi sebab kita nak jawapan itu lengkap, maka kita letakkan didahului huruf jar B. Ba. B. Barulah bila orang dengar tu macam ini jawapan dia lengkap ni. Barulah orang tak boleh nak sanggah kita. Dia tak boleh kalau kita didahului huruf jar. Huruf jar apa? Kita cakap didahului huruf jar B. Settle. Lengkap dah jawapan itu. Baik, contoh yang lain, Allahu yastahzi'u bihim. Ini saya bagikan contoh B. Lepas dia bersambung dengan him. Him ni kita Allah apa benda lah maksud him ni. Kita tak tahu. Tak apa, tak payah bimbang sebab yang kita nak lihat adalah pada jenis perkataan dia apa. Isim, fi'il ataupun harf. Maka bila kita jumpa je B, huruf jar, kita tahu selepas itu, mestilah isim. Maka kita tahu selepas B itu adalah isim, tanda dia apa? Dia didahului huruf jar B. Baik. Yang terakhir contoh yang kita akan lihat ialah firman Allah fa akhraja bihi minas samarati. Kita nak lihat pada perkataan bihi. Dalam perkataan bihi ini kita nak lihat pada perkataan hi. Kita nak kenal dia isim, fi'il ataupun harf. Maka kita kenal dia, ini adalah isim. Macam mana kita kenal dia isim? Sebab dia didahului huruf jar B. Baik. Ya. Baik, saya zoomkan sikit skrin. Boleh nampak? Boleh nampak Kod ada yang kurang jelas. Yang pakai handphone kot mungkin kurang jelas kan? Saya zoomkan. Okey. Boleh nampak. Baik. Beberapa contoh kita dah lihat. Baik. Boleh semua mutekan dulu masing-masing. Belum mutekan diri sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk, sorry Ustaz lambat. Tak apa, tak ada masalah. Saya tidak mendenda. Tafadhal Ustaz, tafadhal. Baik. Masuk lambat nanti keluar lambat Baik, boleh tolong mutekan masing-masing punya dulu. Saya nak tanya soalan dan saya akan pilih untuk siapa yang bertuah Malam ini. yang bertuah malam ni untuk menjawab soalan. Baik, kita nak melihat tanda huruf jar B. Kita sedang melihat pada huruf jar yang ke-6 iaitu B. Kita nak lihat tanda huruf jar yang ke-6 B. Baik, kita nak lihat pada ayat yang ke-175. Kalau siapa nak buka Quran, boleh lihat pada surah Al-Baqarah ayat 175. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 175. Baik, saya sebutkan nama. Yang saya sebutkan nama tu, bolehlah unmute mikrofon dia. Yang lain boleh tolong mutekan dulu sementara waktu. Baik, Haji Zainal boleh ke? Ada ke? Saya nampak bumbung je tu. Tak nampak Haji Zainal lah. Ada ke Haji Zainal? Saya unmute lah. Alhamdulillah ada Haji Zainal lah. Alhamdulillah. Ada. Baik Haji Zainal, nampak ke kat skrin? Boleh ke? Ayat 1, kita nak mula dengan ayat 175. 175. Ayat 175 surah Al-Baqarah. 175. Ya, saya. Ulaika allazina ishtarau dhalal. Ya, betul. Boleh Haji Zainal kongsikan dengan kita, ada tak tanda ataupun huruf jar B hari ini yang kita sedang baik. Bil huda. Baik. Bil huda. Kita nak lihat pada perkataan B ataupun huda. Kita lihat pada huda. Nak lihat pada perkataan huda. Selepas huruf jar. Dia datang selepas huruf jar. Baik. Datang selepas huruf jar. Dia isim, fi'il ataupun harf. Isim. Isim. Tandanya ialah datang selepas huruf jar. Baik, dia adalah isim, tanda dia didahului oleh huruf jar. Baik, cantik. Ada lagi ke dalam ayat ni, Haji Zainal? Maghfirah. Bil maghfirah. Bil maghfirah. Alamak.
Haji Zainal pula dia mute dia punya. Haji Zainal boleh tolong unmute balik? Yang lain boleh mute dulu. Haji Zainal saja. Okey, baik Haji Zainal. Tolong bil maghfirah. Kita nak lihat pada perkataan mana? Bi ataupun al maghfirah? Al-maghfirah. Al maghfirah. Baik, dia isim, fi'il ataupun harf? Isim. Isim, macam mana kita tahu dia adalah isim? Didahului oleh huruf jar bi. Masya Allah, jawapan itu sangat cantik, lengkap. Baik, seterusnya ada lagi tak? Fama asbarahum 'alan nar. Habislah, habis. Habis dah, tak ada. Baik, ayat 176 Haji Zainal, ada lagi tak? 176. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Bi anna. Bi anna. Baik. Okey. Kita nak lihat pada perkataan Anna. anna. Baik, dia isim, fi'il ataupun harf? Sepatutnya isim lah. Sepatutnya isim. Jangan ada ragu. Cakap je ustaz, dia confirm isim. Confirm isim. Confirm isim, insya-Allah. Baik, dia adalah isim. Macam mana kita kenal dia isim? Sebelumnya ialah huruf jar bi. Baik, sebelumnya huruf jar bi ataupun didahului huruf jar bi. Baik, ada lagi ke Haji Zainal? Bil haqq. Bil haqq. Kita nak lihat pada perkataan apa? Al haqq. Al haqq. Dia isim, fi'il ataupun harf? Isim. Dia adalah isim. Didahului oleh huruf jar bi. Cantik, lengkap jawapan itu. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Ada lagi tak? Tak ada. Tidak ada. Baik. Ayat yang seterusnya, ayat 177. Boleh kongsikan juga. Ada tak? Siapa? Saya pula. Saya Haji Zainal jugalah. Laisal birra an tuwallu bil masyriq wal maghrib. Maka masalah ada zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wa sabiriha. Ada tak? Wa aqamu salata. Tak ada Ustaz, tak nampak. Tak nampak isim yang didahului huruf jabi. Baik, yang lain kalau ada Billah. billah. Amana billah. Man amana billah. Oh, billah betul. Betul. Man amana billah, nama Allah ni. Nama Allah. Nama Allah kita dah tak payah fikir panjang dah. Sasar dia adalah Isim. Memang tak payah fikir dah. Baik, ada lagi ke? Ada Ustaz. Ya. Bi'ahdihim. 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 Baik Haji Zainal, bi'ahdihim. Kita nak lihat pada perkataan mana? Bi'ahdihim. Ahdi. Ahdi. Nak lihat pada perkataan ahdi. Dia isim, fi'il ataupun harf? Isim. Dia adalah isim. Macam mana kenal dia isim? Kerana sebelumnya huruf jar. Kerana sebelumnya huruf jar. Didahului oleh huruf jar. Cantik. Baik, ada lagi ke dalam ayat Ustaz, yang... Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya, saya. Biwalakin tu bukan Ustaz Mana? Biwalakin. Atas sekali tu. Ayat 717. Bil ghaibi wala. Biwalakin. Biwalakin. Cantik. Baik. Itu huruf jar. Baik, biwalakin. Baik. Okey, baik. Kalau kita mungkin ada yang boleh perasan, ada yang mungkin tak perasan. Pertamanya bila kita lihat pada perkataan ni kita boleh perasan, kita boleh ni tak potong-potong ataupun boleh bezakan tak satu perkataan dengan perkataan yang lain. Kalau kata kita tak boleh nak bezakan, tidak ada masalah. Tak apa, tidak ada masalah. Tapi kalau kata kita macam wal maghribi. Wal maghribi tu kan satu perkataannya. Mungkin kita satu perasan kalimah kan. Ini mungkin satu kata sebab maghrib kan perkataan yang kita maghrib. Katakan mungkin kita tak perasan. Macam mana kita nak buat? Caranya ialah kita rujuk kepada kita punya kamus. Kita tengok kita punya kamus. Kamus kita apa? Al-Quran. Al-Quran terjemahan. So kita buka Al-Quran terjemahan. Kita tengok dalam wal maghribi walakin ada tak dalam terjemahan tu dia tulis perkataan dengan.
Tak ada. Ada. Kalau ada dia tulis perkataan dengan, maknanya B ni, ini adalah B yang huruf jar. Kalau tidak ada, maka Mana dia B lain ni. bukanlah B yang huruf jar. Tidak ada masalah. Bagus sangat soalan itu sebab baguslah sebab kadang kita terkeliru. Sekarang dah clear dah. Okay. InsyaAllah. Caranya adalah kita kalau tak confirm je atau ragu-ragu, kita rujuk pada kita punya Al-Quran terjemahan, kita lihat pada makna dia. Sebab tu saya bagi makna dia juga, huruf jar tu sebagai makna. Walaupun saya kata tak ingat tak apa, tapi dia sebagai kita punya rujukan nanti bila kita nak tengok Quran terjemahan, waktu tu buka lah balik nota untuk double confirm. Lihat dalam terjemahan ada tak dengan. Kalau ada dengan, okey, ini B yang huruf jar. Kalau tidak ada dengan, maknanya dia bukan huruf jar. Okay. Baik. Ustaz, lagi satu Ustaz. Baik, ya. Ala hubbihi tu, ala tu dah haraf jar. Lepas tu bihi, bi tu ada haraf jar juga. So macam mana ni? Double. Satu tu. Baik. Al-mala ala hubbihi. Al-mala ala hubbi. Ala dah satu sini huruf jar. Kan? Lepas tu huruf jar lain mana? Bihi dia. Bihi Bukan. Bukan. Bihi tu. Bihi. Oh, bihi. Baik. Bihi. Baik, bila kita macam ni kan, ala hubbihi. Kita mungkin rasa bihi ni kita mungkin sebab banyak je dalam Quran dia tulis bihi kan? Bihi. So kita mungkin ingat yang ni mungkin salah satu daripada bihi itu. Maka dia Sebab ada kembali dua macam bahasa. yang di atas ini, apa yang perlu kita lakukan ialah kita rujuk pada Al-Quran terjemahan. Lihat pada kamus. Kalau dalam kamus iaitu Al-Quran terjemahan ada perkataan dengan, maknanya B ini adalah B huruf jar. Kalau tidak ada, maka B ini bukanlah huruf jar. Kita tahu ala ni adalah satu perkataan, kita tahu kan. Hubbihi ni kita tak confirm sama ada dia ha ni satu ataupun hubbi ni satu, ha ni yang lain, kita tak confirm. Maka waktu tu kita gunalah Al-Quran terjemahan kita. Kalau dalam terjemahan ada perkataan dengan, maknanya B ini adalah dengan, maksud dia adalah huruf jar. Kalau tak ada, maksud dia bukan huruf jar. Jangan bimbang, jangan takut sebab apa? Kita dah ada kita punya kamus iaitu Al-Quran terjemahan yang sangat-sangat membantu kita. Kita tak payah bimbang, kita tak perlu susah-susah nak takut-takut, nak fikir takut tersalah ke dan sebagainya. Tak payah takut. Kita bersahabat karib dengan kita punya kamus kita, iaitu Quran terjemahan. Kita rasa ragu-ragu je, buka terus Quran terjemahan, tengok. Ustaz, B ni mesti dimulai di depan ke Ustaz? Di tengah-tengah. Ya. B ini dia berada di hadapan. Dia berada di hadapan. Semuanya dia berada di hadapan. Kalau di tengah-tengah tu kalimah. Dia tidak bersambung dengan perkataan lain. Kalau dia berada di tengah-tengah, kan boleh dikatakan 99% dia adalah sebahagian daripada perkataan tu. Dia bukan huruf jar. Dia memang berada di hadapan. Dia berada di hadapan dan dia bersambung dengan perkataan lain. Sama ada selepas itu adalah alif lam ke ataupun tak ada alif lam ke. Ada nama. Kata nama. Ataupun nama, itu lihat bergantung kepada ayat. Tapi paling mudah untuk kita cam ialah dia berada pada permulaan ayat. Dia berada pada permulaan perkataan. Dia duduk kat depan lah. Kalimah. Dia duduk kat depan kalimah, depan perkataan tu. Dia tak duduk kat tengah, dia tak duduk dekat belakang. Dia duduk dekat depan. Baik, sangat baik soalan. Saya suka bertanya. Sebab apa? Bila kita bertanya, itu tanda kita sedang berfikir. Maklumat tu tengah nak masuk dan kita tengah nak digest maklumat tu. So, soalan adalah sangat baik, sangat bagus. Saya suka. Walaupun mungkin orang rasa, alah soalan tu senang je. Benda tu senang je sebenarnya. Tak apa, kita tanya je. Jangan segan. Baik. Ayat yang ke-177 Ustaz ini. nak tanya sikit. Baik, boleh silakan. Ayat 186 kan? 186 176. Oh, nak tunggu dulu 186. 186, baik. Bila Allahum tu, itu B tu adakah bermaksud dengan? Ayat 186, sekejap. Ya, dengan. Mana dia dengan? Fal yastajibu
wal yu'minu bi la'allahum. Falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. B di situ tu adakah sama maksud? Bi la'allahum. Saya akan paparkan di skrin supaya kita semua boleh lihat. Sekejap saya buka. Bi la'allahum. Baik, boleh lihat di skrin? Terang benderang. Nampak skrin jelas Nampak. Okey, baik. Di ujung. Bi Fal la'allahum. yu'minu bi la'allahum yarshudun. Adalah di sini kan. Baik, soalan yang ditanya apa? B tu. B ni. Ada Baik. tak? Baik. Yang pertamanya, kalau B kita tak pasti, apa yang kita nak buat? Tengok kamus. Tengok Terjemahan. kamus kita, iaitu Al-Quran Hadis. terjemahan. Baik. Dan kita nak tengok dalam Al-Quran terjemahan tu ada perkataan apa? dengan Dengan. Bi la'allahum. Ni cara yang paling mudah sekali. Baik, kalau tengok Quran terjemahan, dia tulis apa? Dengan. Kepadaku. Kepadaku kalau Kepadaku. Baik, dia bergantung, dia tukarkan dengan kepada, dia tukarkan dengan kepada. Sebab dia nak melihat pada kesesuaian ayat. Baik, tapi kepada itu pun kita fahami dia adalah sebahagian daripada kata sendi kan dalam bahasa Melayu. Maka dia adalah juga bermaksud dengan, maka ni adalah huruf jar juga. Ya saya? Ustaz, dia ni yang macam ni jelas sebab dia single je tengah-tengah ni. Dia macam kata penyambung lah kan, sedih kata. Jadi dah confirm lah dia B dengan ni. Ada jarak dia lah. Kan? Cuma Dia ada jarak tu kan. mungkin ada yang apa tak berapa sebab dia biasa. menyambungkan dua kalimah tu. Dia duduk di antara dua kalimah. Jadi jelaslah dia memang huruf jar B tu Memang kan. huruf jar. Ya betul. Sebab itu Cara nak identify kan. yang pertamanya kita lihat pada jarak tulisan dia lah. Macam ni kan ada gap. Ni ada gap. Ni ada gap sikit kan. Yang ni pun boleh nampak ada gap. Ni ada gap. Ni ada gap. So kita boleh dah terus tengok, oh ni ada gap sikit. Maknanya ni perkataan yang berbeza. Itu yang pertama. Tapi kalau kata kita tak boleh nak cam, kita tengok je perkataan ni, tengok balik pada kamus. Iaitu Al-Quran terjemahan kita, ada tak dalam terjemahan itu perkataan dengan. Sebab itu, dia kembali pada apa yang saya sebutkan pada minggu lepas. Kita nak belajar mengenai apa? Kosakata. Kosakata. Kosakata, betul tak? Sebab apa? Bila kita belajar dalam kosakata itu, kita akan sama-sama melatih diri kita untuk potong perkataan. Kita akan berlatih untuk potong perkataan. Kemahiran potong perkataan dalam Quran, inilah antara kepentingan dia. Supaya lebih mudah untuk kita identify perkataan tu dia adalah satu perkataan ataupun dia dua perkataan yang berbeza. Jadi dia sangat mudah, dia sangat membantu kita bila kita nak kenal isim, fi'il ataupun harf. Dia bantu kita. Ba ni termasuk dalam perkataan sebelumnya ataupun dia adalah perkataan yang lain. Sekarang dah boleh nampak sebab apa saya bersungguh-sungguh benar nak belajar, nak berkongsi dengan kosakata ni, walaupun dia adalah nampak benda yang mudah je. Auzubillahi syaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-Fatihah, nampak benda yang mudah. Tapi yang kita nak adalah kemahiran kita nak identify perkataan tu. Kemahiran kita nak potong-potong perkataan tu supaya mudah nanti bila kita nak bila jumpa macam ni kita mudah. Membantu, sangat-sangat membantu kita nak kenal. Baik. Kita nak terus, ini huruf yang pertama, ba. Malam ni kita nak ambil 3 huruf, boleh? Sebab saya nak habiskan terus, dia adalah huruf yang mudah. Nanti kita nak buat latihan sahaja bersama untuk kita nak memantapkan apa yang telah kita ambil. Saya tak nak pergi terlalu laju, saya pun tak nak pergi terlalu perlahan. Tapi kalau boleh saya nak kita semua boleh dapat. Saya nak meraihkan siapa yang baru-baru nak berjinak-jinak balik dengan bahasa Arab ini. Ustaz. Baik, ya saya. Okey. Dalam Ustaz punya pilihan untuk kita punya kosa perkataan ni, tadi Ustaz dah cakap satu kriteria tu pasal supaya kita kenal, kita boleh cam, jadi kita boleh dalam satu macam nampak satu word tu ada sebenarnya ada 3 word gitu.
Betul. Ada lagi kriteria lain kenapa Ustaz pilih kosa kosa perkataan? Itu adalah sebab yang utama lah. Sebab utama. Untuk mungkin orang yang dia tak ada basic bahasa Arab, maka kemahiran boleh nak saya panggil kemahiran memotong perkataan, itu adalah sangat-sangat penting. Sangat penting supaya dia boleh nak membezakan satu perkataan dengan perkataan yang lain. Kerana selepas ini bila kita bertambah pelajaran kita akan belajar tanda-tanda lain juga. Dan biasanya perkataan dalam Al-Quran dia ada yang dia bersambung. Kalau dia memang kita belajar satu tanda tu, dia memang duduk seorang-seorang, mudah kita nak kenal. Tapi dalam Quran dia tak semuanya datang begitu. Ada yang dia bersambung dengan perkataan yang lain. Ada perkataan yang sebelumnya kebetulan sama dengan huruf yang kita cari. Macam tadi kan, maghribi kan, dia berakhir dengan ba yang kita tengah cari. Maka yang paling utama dia, kita nak ambil kosakata ni, kita nak belajar kemahiran untuk memotong perkataan kerana nak mudahkan kita untuk identify. Kalau kita salah identify, nanti kita salah lah nak memberi ataupun memahami makna dia. Sebab kita nak kalau boleh tak, kita last kali kita dah tak, kalau boleh kita nak kurangkan merujuk kepada Al-Quran terjemahan. Kita nak bila kita tengok tu pap, kita boleh dah boleh kenal dah perkataan ni apa benda. Ada berapa perkataan dalam satu perkataan tu. Ada 2 ke, dia ada 3 ke, kita nak kenal terus. Maka sebab utama dia kita nak buat kosakata adalah supaya kita boleh kenal satu perkataan itu, kita boleh potong-potong dia terus. Mudah untuk kita nak kenal isim, fi'il ataupun harf. Itu satu sebab utama dia. Baik. Seterusnya kita nak lihat pada huruf jar yang seterusnya, iaitu ka. Tadi kita dah ambil pasangan B kan, min ila, an ala, fi bi. Dia dah lengkap dah dia punya pair dia, min ila, an ala, fi bi. Baik, ini huruf jar yang ke-7 iaitu ka, yang bermaksud seperti. Dan ka ini bukan dia dalam Al-Quran, bila kita nak lihat dia ditulis macam yang saya tulis ni lah. Dia tulis bentuk yang macam ni, dia bukan ditulis dengan bentuk yang macam ni. Dia bukan ka yang macam ni, bukan. Dia ka yang macam ni. Sebab apa? Sebab dia berada di awal perkataan. Dia tak duduk kat belakang. Dia berada di awal perkataan. Dia tak pergi duduk dekat belakang. Maka ka yang kita nak cari adalah ka yang berbentuk begini, bukan ka yang berbentuk begini. Dia duduk di awal perkataan. Baik. Contoh dia kita lihat pada firman Allah, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Dalam potongan ayat ni, satu perkataan pun kita tak tahu makna dia. Kan? Tak apa, tidak ada masalah. Sebab yang kita nak kenal ialah kita nak cari ada tak huruf jar dalam ni. Oh, kita jumpa satu huruf jar, ka. Kan? Huruf jar ka. Maka kita tahu belakang ka tu, kita nak fokus pada perkataan yang datang selepas ka. Kita tahu dia adalah isim. Dia bukan fi'il, dia bukan harf. Macam mana kita tahu di isim? Sebab dia didahului huruf jar ka. Baik. Contoh yang lain, firman Allah, au kasayyibin minas sama'i. Kita jumpa satu lagi huruf jar ka. Maka kita nak fokus pada perkataan yang datang selepas itu, sayyibin. Maka kita tahu sayyibin itu dia adalah isim, dia bukan fi'il ataupun harf. Macam mana kita tahu? Sebab dia didahului oleh huruf jar ka. Baik, mungkin yang ini ka ni mungkin agak tricky sikit. Sebab apa dia tricky sikit? Sebab dia memang bersambung dengan perkataan lain. Dia memang bersambung dengan perkataan lain. Maka untuk mula-mula mungkin kita akan kena banyak merujuk pada Al-Quran terjemahan. Tapi nanti bila kita dah biasa, kita boleh kenal bahawa ini ka yang bermaksud seperti ataupun ka huruf jar, ataupun ini adalah ka yang sebahagian daripada perkataan. Antara cara yang mudah untuk kita kenal ka ini adalah ka huruf jar ataupun bukan. Bagaimana? Ialah kita melihat pada perkataan yang datang selepas dia. Kalau kita lihat ada alif lam macam ni,
kal hijarati ataupun kallazi. Dia ada huruf ka, lepas tu datang selepas dia alif lam. Maka kita tahu kalau ka selepas dia alif lam, maknanya confirm ini adalah huruf jar yang bermaksud seperti. Tapi kalau macam dua contoh ke atas ni, kamasali ataupun kasayyibin, dia macam susah sikit lah kita nak kenal. Sebab apa? Sebab dia nampak macam sekali perkataan dia kan. Nampak macam sama perkataan dia. Ustaz, kalau watarakahum tu Mana? ayat 17 juga. Wataro. Watarakahum. Kat mana? Oh, perkataan lain lagi. Zahaballah, ayat yang sama. Zahaballah Binurihim watarakahum. Adakah ka itu? Adakah ini kan? Baik. Maka bila sampai contoh yang macam ini, kita ragu-ragu. Bila ragu-ragu nak buat apa? Tengok alif lam. Kita lihatlah pada kita punya Al-Quran terjemahan. Dalam Quran terjemahan tu ada tak perkataan apa? Seperti. Tidak ada. Kalau ada dalam terjemahan seperti, maka ini ka yang huruf jar. Kalau tak ada, maka dia bukanlah huruf jar yang kita cari. Maka kita tahu ini adalah sebahagian daripada perkataan taroka. Taroka dicampur dengan hum. Depan dia duduk wa. Kita nanti nak sampai boleh buat macam ni, kita boleh tahu wa satu, taroka satu, hum satu. Kita nak sampai boleh kenal perkataan yang macam tu. Bila kita boleh potong-potong sampai macam ni kan mudah. Kita tahu dah. Walaupun kita tak tahu taroka ni, ka ni sebahagian daripada dia ataupun tidak. Tapi kita tahu wa ni dia memang seorang, hum ni dia memang seorang. Lepas ni kita akan belajar tentang hum, hi, ha dan sebagainya. Nanti kita lebih mudah untuk kita detect. Baik. Ustaz. Ya, saya. Cara yang keempat nak mengenali ini isim ni selain daripada didahului oleh ba ke kaf tu adalah tanda bawah, Ustaz. Saya tengok dalam 500 perkataan saya buat, dia ada tanda bawah macam kal hijarah, ada hi tu. Kasaibim ada bi bawah tu kan, kamasali li tu. Ya. Cara yang keempat lah, selain daripada makna, tak ada makna. Kadang-kadang dia makna disesuaikan dengan ayat tu. Jadi tak jumpa. Kalau patutnya tentang dia kata dengar macam tu kan. Ya, betul. Nanti kita akan ambil sebab kita sedang mengenal isim. Kita nak kenal melalui kita dah kenal makna tanda. Tanda kita dah ambil, maka tanda ada dua. Dia ada didahului dan juga ada yang diakhiri. Sekarang kita sedang ambil yang didahului, nanti kita akan sampai pada tanda yang diakhiri. Nanti bila kita dah habis semua kenal tanda ni, kita gabungkan semua, maka insya-Allah lebih mudah. Nanti untuk kita identify nanti insya-Allah. Tapi apa yang disebutkan tadi oleh Tuan Mustamam kan? Saya tak nampak keluar. Itu salah satu cara juga untuk mengenal. Baik, terima kasih banyak membantu. Betul Ustaz, betul. Baik, maka kalau kita lihat depan dia ada alif lam, dia mudah lah untuk kita kenal. Sebab dia ada alif lam, maka sangat-sangat mudah. Kita tahu, ka ni mestilah ka huruf jar yang bermaksud seperti. Tak tahu maksud pun tak apa, tapi kita tahu dia huruf jar. Maka perkataan yang datang selepas itu, selepas huruf jar ka itu, kita kenal dia mesti isim. Dia bukan fi'il ataupun harf. Macam mana kita tahu dia adalah isim? Kerana dia didahului huruf jar. Kaf. Baik. Au kallazi marra ala qaryatin. Dalam potongan ayat ni kita tak tahu pun makna dia apa. Tak apa. Sebab kita nak lihat pada perkataan kallazi sahaja. Kallazi pun tak tahu apa makna dia. Tak apa. Kita nak lihat pada perkataan allazi. Sebab kita tahu ka ni, ni adalah huruf jar. Makna dia apa pun kita tak ingat. Tak apa. Janji kita tahu ka ni adalah huruf jar. Maka perkataan yang datang selepas dia adalah isim. Bukan fi'il ataupun harf. Walaupun kita tak tahu maksud allazi ni apa, al-hijarah apa. Tapi kita boleh identify dia adalah isim. Dia bukan fi'il ataupun harf. Macam mana kita boleh kenal dia adalah isim? Sebab dia didahului huruf jar.
ka. Kita nak double confirm apa yang kita lakukan, kita bukalah Al-Quran terjemahan untuk double confirm apa yang telah kita identify itu. Baik. Boleh tolong mutekan masing-masing. Nak tanya satu soalan lagi. Baik, silakan. Yang ayat ke-19 Baqarah tu kan. Au kasaibim. Ka tu adakah bermakna sebelahnya au kasaibim, ayat baik. yang perkataan yang sama. Baik. So adakah di au kasaibin. Au kasaib. Baik. So Soalan? di situ saibin tu isim. Ya, betul. Alif lam. Sayyibin ini adalah isim. Sayyibin ini adalah isim sebab kita ka ini adalah huruf jar. Jar. Apa? Mungkin sebab saya kenal perkataan sayyibin ini adalah lain, ka ini adalah lain. Maka mudah untuk saya identify ka ini adalah huruf jar. Maka sayyibin ini adalah isim. Macam mana tahu di isim? Dia didahului oleh huruf jar ka. Untuk kita double confirm apa nak buat? Kita buka Al-Quran terjemahan, kita lihat dalam terjemahan mesti ada perkataan seperti. Kalau kita lihat dalam terjemahan ada perkataan seperti, maka kita tahu ka ini adalah huruf jar, maka yang datang selepas itu adalah isim. Sebab dia didahului oleh huruf jar ka. Baik, jelas? Baik, saya nak menjemput seorang, siapakah yang sudi untuk bersama-sama dengan saya. Datin Zuridah kita dah tanya ke? Zuridah dah tanya ke minggu lepas? Datin Zuridah boleh ke? Belum, boleh? Belum tanya lagi. Alhamdulillah, tepat tembakan saya. Baik, boleh kongsikan saya pada surah Sad ini, surah yang ke-38 ayat yang ke-28, kita sedang mencari huruf jar ka. Baik, boleh kongsikan ada tak dalam ayat ini huruf jar ka yang sedang kita cari itu? Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ke surah berapa Ustaz? Allah. Saya tak sure pula surah apa. Surah 38 ayat 28. Jap saya tengok. 453. Muka surah 453. Boleh tengok juga dekat skrin tu kalau nampak. Kalau tak nampak boleh buka Quran. Muka surah 455. Ayat 28. Muka surah 455. Yes, 455. Muka surah 455. Kal mufsidin, Masya Allah. Mufsidin itu adalah isim sebab didahului dengan huruf jar ka. Masya Allah, cantik. Betul, tepat sekali. Terima kasih. Ada lagi tak dalam ayat ni? Kal fujjar. Kal fujjar. Nah, lihat pada perkataan. Fujjar adalah isim kerana dia didahului oleh huruf jar ka. Cantik sangat jawapan tu. Lengkap dan tepat. Macam contoh dalam ayat ni mudah untuk kita kenal sebab apa? Sebab dia ada alif lam. Mudahlah kita nak identify ka itu adalah ka huruf jar yang sedang kita cari. Baik, seterusnya boleh kongsikan saya lagi surah Ar-Rahman. Kita lihat pada surah Ar-Rahman ni ayat ke-14, ayat 24 dan juga ayat ke-37. Boleh, kalau boleh nampak kat skrin, boleh tengok pada skrin. Surah Ar-Rahman, yang pertama ni ayat yang ke-14. Okey, untuk surah Ar-Rahman ayat 14. Baik. Kalau insan namanya soalan. Kal fakhar adalah isim kerana didahului oleh huruf ka dan juga alif lam.
Cantik. Saya tak sempat nak tanya apa-apa. Jawab tu weh. Masya Allah. Meninggalkan saya speechless. Tak tahu nak tanya apa dah. Baik, terima kasih. Seterusnya ayat ke-24 ni. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Ada? Kal a'lam. Nak lihat pada perkataan Alif lam. Al-a'lam. Baik. Kita tahu dia isim fi'il ataupun harf. Isim. Macam mana kita kenal dia isim? Macam mana kita kenal dia isim? Tanya Zuridah masih bersama ke? Baik, kalau ada yang lain bantu. Mungkin Datin Zuridah dah termute ke? Didahului oleh kal. Masya Allah, ramai berebut-rebut menyambut. Terima kasih. Baik, ayat ke-37. Fa idza syaqqatis sama'u fa kanat wardatan kaddihan. Ustaz, Datin Zuridah dah on balik. Datin Zuridah dah on balik. Silakan Datin Zuridah. Ayat 37. Fa idza syaqqatis sama'u fa kanat wardatan kaddihan. Ayat 37. Boleh kongsikan. Kadihan. Baik. Kadihan adalah adalah isim kerana didahului oleh huruf jarka. Baik. Didahului huruf jarka. Macam tadi sudah disebut didahului oleh huruf jarka dan ada alif lam. Maka sekarang kita dah ada dua perkara dah. Kan sebab kita dah belajar isim juga didahului dengan huruf alif lam. Maka bila kita ragu-ragu ni tak confirm, kita lihat tanda lain. Ada alif lam juga. Jadi bila digabungkan lebih mudah untuk kita nak identify isim fi'il ataupun harf. Sebab itu insya-Allah nanti bila kita dah habis kenal semua tanda isim, kita gabungkan sekali insya-Allah. Dalam satu perkataan tu kadang ada sampai 3 tanda isim dalam satu perkataan itu. Baik, terima kasih Datin Zuridah. Baik, seterusnya boleh volunteer seorang bersama dengan saya. Ambil volunteer lah. Saya. Baik, silakan. Siapa itu? Halimah. Baik, silakan. Puan Halimah, kita nak lihat pada surah Al-Qari'ah. Boleh tengok dekat skrin. Ada alif lam huruf isim dan sebelumnya huruf jar ka. Mana perkataan tu? Saya tak jumpa. Kal-farashi. Cantik. Kita nak lihat pada perkataan al-farashi. Kita tahu dia adalah sebelum tu alif lam sebelum alif lam tu huruf jar ka. Dan alif lam selepas jar tu. Baik, maka kita tahu dia adalah fi'il ataupun harf. Huruf ini tanda isim. Dia adalah isim. Baik, ayat seterusnya ayat kelima wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ada tak? Apa Ustaz ya? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Lagi satu kal ihnil manfush. Alif lam sebelum tu huruf jar. Baik. Dan isim selepas itu isim huruf alif lam. Baik, macam ni dia adalah isim sebab dia dilalui dengan huruf jar. Baik, kalau kita lihat dalam ayat kelima, ayat keempat ini, kita lihat yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ada tak isim, tanda isim lain yang kita lihat dalam ayat ni? Ada tak? Ada Ustaz. Ada alif lam. Ada an-nas dengan al-mabthus. Al-mabthus. Tanda dia apa? Alif lam. Alif lam, cantik. Ayat yang kelima ada tak tanda isim? Al-jibal. Al-manfush. Tanda dia apa? Alif lam. Dia alif lam. Didahului dengan alif lam. Cantik. Isim dulu. Kan? So dalam perkataan ni, contoh ayat yang keempat ni, kita cuma tak kenal yauma dengan yakumu je lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Daripada 5 perkataan,
3 kita dah kenal, 2 sahaja yang kita belum kenal. So kita dah kenal majority ke ataupun minority? Majority kita dah kenal. Sedangkan tanda isim kita belum lagi habis ambil. Tapi satu ayat ni kita dah kenal, majoritinya kita dah tahu dah. Dah boleh identify dia isim, fi'il ataupun harf. Baik, ayat yang kelima, berapa perkataan lagi yang kita tak kenal? Satu. Wa dan juga takunu. Wa ni kita kena double check sama ada dia huruf sumpah ataupun bukan. Kita katakanlah dia bukan huruf sumpah. Maka kita belum kenal wa dan juga takunu sahaja. 2 sahaja daripada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2 daripada 5 yang kita tak kenal. 3 daripada 5 kita dah kenal. Baru sahaja kita belajar bahasa Arab ni dalam satu ayat ni, kita dah kenal lebih daripada separuh perkataan dalam ayat tu. Kita dah tahu dah dia adalah isim, fi'il ataupun harf. Masya Allah, tahniah saya ucapkan kepada semua. Dah boleh identify dah. Baik, dah pukul 10.14. Boleh ke kita nak ambil satu lagi? Boleh. 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 Kita ambil lah satu lagi. Baik, satu lagi adalah yang terakhir, huruf jar yang terakhir ialah la ataupun li. La ataupun li. Dia ada 2. Dia ada 2 baris. Kadang dia huruf lam, sama ada dia baris atas ataupun dia baris bawah. La, kadang dia baris atas, la ataupun dia baris bawah, li. Maksud dia bagi, untuk ataupun milik. Huruf li ni, contoh li kita ambil makna dia bagi ataupun untuk. Tetapi li ini sahaja dia ada lagi 22 makna paling kurang. Allah, banyak. Paling kurang dia ada lagi 22 makna lagi. Untuk perkataan li sahaja. Maka tuan-tuan dan perempuan semua akan lama lagi lah menengok muka saya. Sebab banyak lagi kita nak kena kenal bersama-sama. Baik, contoh dia firman Allah likulli naba'im mustaqarrun. Dalam ayat ini kita nak lihat pada perkataan likulli. Kita nampak kat depan tu ada li. Maka kita tahu kulli ataupun perkataan yang datang selepas ni adalah isim, bukan fi'il ataupun harf. Kita kenal sebab dia didahului oleh huruf jar li. Baik, wa idh qala Musa liqaumihi. Kita selalu jumpa perkataan liqaumihi ni. Kita tahu kaum adalah satu perkataan. Kita tak payah tengok tanda pun kita tahu makna. Kita tahu tak makna kaum tu apa? Kaum. Makna kaum adalah kaum. Kita kenal dah. So, bila kita jumpa liqaumihi, kita jangan bimbang. Kita tahu kaum tu adalah satu perkataan, li ni mestilah satu perkataan, hi ni mestilah satu perkataan yang lain. Maka liqaumihi, kita tahu li ni adalah huruf jar, qaumi ini yang kita nak lihat dia adalah isim fi'il ataupun harf. Disebabkan dia datang selepas huruf jar li, maka kita tahu dia juga adalah isim. Walaupun dia bersembunyi di tengah-tengah itu, kita boleh kenal dia. Baik, seterusnya qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ini banyak kita jumpa dalam Al-Quran, liqaumin yuqinun, liqaumin ya'lamun, liqaumin yatafakkarun. Banyak kita jumpa perkataan kaum ini. Dan sekali lagi kita kenal kaum ini, kalau kita tak tengok pun kita tahu makna dia adalah kaum. Kaum itu bukannya perbuatan ataupun pekerjaan, dia adalah satu kata nama. Tapi kalau kita lihat pada dalam ayat ini, kita lihat sebelum dia ada huruf jar li, kita tahu selepas itu mestilah isim. Kenapa? Sebab dia didahului oleh huruf jar li. Baik. Seterusnya kita lihat pada firman Allah, allazi ja'ala lakumul arda firasha. Nak lihat pada lakum. Ini dia la. Mungkin tadi macam la, macam mana pula bentuk la tu? Rupanya lakum, lahum, lahu. Biasa tak jumpa? Biasa sangat-sangat jumpa la ni. Inilah la yang kita maksudkan. La yang bermaksud bagi ataupun untuk. Dalam ayat ini dia berbaris atas dan dia bersambung dengan kum. Maka kita tahu kum ini
adalah isim. Macam mana kita kenal di isim? Sebab dia didahului huruf jar la. Baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin, huruf li, Allah Akbar. Huruf li, jar. Li dia bersambung dengan huruf selepas perkataan selepas itu yang ada alif lam. Al-alamin. So dia jadi macam mana? Alif ini dibuang, so lam ni dia terus je sambung dengan lam. Sebab tu tulisan dia jadi macam tu. Dia tak, alif tu dah tak ada, dibuang. Terus lam gabung dengan lam. Lam ni dia masuk terus dekat lam ni. Alif ni dah tak ada, dibuang. Baik, bila kita jumpa lil alamin, macam dekat bawah ni kan. Ni lil alamin. Bawah ni lil mutawassimin. Kita jumpa lil tu. Maka kita tahu 90% dia adalah huruf jar li yang bersambung dengan perkataan lain. Maka kita boleh potong dia kat tengah tu. Dia tahu li adalah huruf jar. Perkataan yang datang selepas dia al-alamin ini adalah isim. Macam mana tahu di isim? Sebab dia didahului huruf jar. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sama dengan atas lil alamin, kita tahu li ni dia bersambung dengan perkataan yang lain. Dia berbunyi lil. Bunyi lil ni familiar, dia mesti sambung dengan li. So kita tahu li ini adalah huruf jar. Maka al-mutawassimin ini adalah isim. Macam mana kita tahu? Sebab dia didahului oleh huruf jar li. Soalan saya, perkataan la ayatin. Macam mana kita nak tahu ni la ni huruf jar ke ataupun bukan? La ni huruf jar ke bukan? Soalan saya. Bukan. Macam mana kita tahu dia bukan? Hamzah. Ya tak? Ya. Ada dalam alif. Ya. Selalu huruf jar. Ayat. Lepas tu alif. Saya pecahkan dia. Lam alif. Dia adalah lam campur dengan ayat. La campur dengan ayat, jadilah la ayatin, tulisan dia macam tu. Huruf jar. Kalau kita Dan pecahkan ada hamzah di atasnya Ustaz. Baik, jadi dia lam ni huruf jar ataupun tidak? Huruf jar. Huruf jar. Macam mana tahu dia huruf jar? Sebab kalau dipisahkannya dia, lepas itu disambung. Baik. Ayat. Maka kalau kita pasti okey, tapi kalau kita ragu-ragu, apa yang kita nak lakukan? Tengok terjemahan. Dari mana? Kita tengok terjemahan. Dalam terjemahan mesti ada perkataan apa? Bagi, untuk ataupun untuk. Baik, dalam terjemahan ada tak perkataan bagi? Saya tak bagi ayat. Ada. Baik, saya bagilah terjemahan. Inna sesungguhnya fi pada zalika yang demikian itu la ayatin pasti ada ayat-ayat. La ayatin terjemahan dia adalah pasti ada ayat-ayat. Ada tak bagi atau untuk? Tak ada. Tak ada. Maka bila tak ada dalam terjemahan, kita tahu ini bukanlah la yang kita cari. Ini la yang bermaksud lain yang belum kita belajar lagi. Maka kita hold dulu, kita tinggalkan dulu. Kita tinggalkan dulu. Kita tinggalkan apa yang kita ragu-ragu. Ustaz. Ya? Selalulah tu tidak kan. Tapi macam mana dia boleh jadi pasti pula tu? Sebab ada hamzah tu ke? Kalau la yang tidak macam ni, la tak ada hamzah. Lam alif. Dia lam alif saja. Tapi bila kalau kita baca dalam Quran huruf lam alif tapi dia ada hamzah dekat situ, maka dia mesti huruf lam yang bercampur dengan hamzah. Dia jadi macam tu. Maka dia akan baris la ataupun dia baris li, antara dua, tengok pada perkataan dia. Tapi selalunya dia akan berbaris atas la. Tapi kalau la yang tidak, dia hanya lam alif sahaja, dia tak ada hamzah dekat situ. Tidak ada hamzah di situ. Tapi dia li tu Ustaz, dia kalau dah dipecah-pecahkan tu dia jadi li campur hamzah. Itu saya kata double confirm, lihat pada terjemahan. Dalam terjemahan ada maksud bagi ataupun untuk, jalan terus. Ini adalah huruf jar.
Tapi kalau dalam terjemahan tak ada, maka kita hold dulu. Sebab itu kalau saya bagi contoh, saya akan letakkan kejap. Kalau saya bagi contoh, saya akan saya letakkan sekali nombor rujukan. Supaya kita boleh nak rujuk bila nak tengok terjemahan kan. Kita boleh lihat. So, kalau nak tengok, boleh tengok sekarang. Kita lihat surah 15 ayat 75. Surah 15, saya buka di screen. Ayat 75. 266. Lebih. Baik, ayat 75. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Kita lihat dalam terjemahan dekat skrin ditulis sesungguhnya balasan azab yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang yang kenalkan sesuatu cerita, sesuatu serta memahami dan memikirkannya. Baik, mengandungi tanda-tanda, inilah dia terjemahan laayatin. Ada tak bagi ataupun untuk? Tak ada. Tak ada. Tetapi kita lihat selepas tu ada bagi. Maknanya bagi ni untuk apa? Bagi yang kita ambil tadi lil tawassimin. Bagi orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan memikirkannya. Jadi mudah kalau kita lihat dalam terjemahan tak ada. Kita pun hold dulu. La ayatan tu, la ayatal itu Dia kan ayat macam lebih kurang sama aja, tinggal lagi pakai tamah buta sebab perempuan. Ayat kan. Sebab yang tu perempuan. Ayat 77 kan, kalau kita lihat ada terjemahan. Sesungguhnya keadaan demikian mengandungi satu tanda yang memberi kesedaran kepada orang beriman. Ada tak perkataan bagi ataupun untuk? Tak ada. Tak ada bagi ataupun untuk. Kita lihat dalam terjemahan bagi ataupun untuk tak ada. Maka kita tahu la yang ini bukanlah la yang kita cari. Tapi beza ayatin dengan ayah, apa beza dia? Ayatin dengan ayah perempuan. Kalau kita lihat ayatin ni maksud dia tanda-tanda. Ayah maksud dia satu tanda. Satu tanda. Dia beza dia kalau singular dengan plural. Ayat adalah tanda-tanda, ayah satu tanda. Satu tanda. Ustaz, boleh tak kita simpulkan kalau jika ada je hamzah dekat lam tu, maknanya dia bukan haraf jar lah. Boleh tak kita bukan macam tu sebab ada hamzah? Saya tak berani nak cakap, tapi boleh kata kebanyakannya begitu. Sebab takut saya ada terlepas pandang ayat yang dia guna li yang bermaksud bagi ataupun untuk, dan selepas itu datang perkataan yang ada hamzah. Sebab saya tak lihat pada keseluruhan lagi, takut saya terlepas pandang, tapi boleh katakan lebih daripada 50% kalau huruf lam selepas itu ada hamzah, dia bukanlah bagi ataupun untuk. Majoritinya bukan bagi ataupun untuk, dia mesti lain. Dia mesti huruf yang kita kata sebagai huruf penegasan ataupun sebagainya. Terima kasih. Jadi kalau bila tengok macam ni rasa macam alamak susahnya lah rasa. Jangan bimbang. Tak susah. Dia tak susah. Sebab tu kita ambil dulu apa yang kita perlu, yang kita tak tahu ataupun belum lagi nak pakai, kita tinggal dulu. Kita jangan tolak tepi dulu. Tolak tepi dulu. Kita letak tepi, bukannya kita buang, kita letak tepi dulu. Sebab kita tak nak campurkan banyak-banyak info terlebih dahulu. Takut nanti kita apa pun tak dapat nak tangkap. Sebab itu saya pergi pun tak adalah saya nak pergi terlalu laju, sebab saya tak nak nanti kita tak ada nak tangkap. Sebab nanti bila-bila ke depan bertambah takut nanti kita akan keliru. So asas ini kita nak betul-betul kuat. So nanti bila kita tambah satu, kita okey steady. Tambah satu lagi steady. Kita tambah pun nanti kita jangan tambah sikit banyak-banyak. Tambah sikit banyak-banyak perak habis untuk. Kita tambah satu-satu. Biar slow tapi steady. Supaya kita boleh ingat insya-Allah. Baik, kita nak lihat pada contoh.
Baik, kalau siapa nak buka Quran, dia adalah pada surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 179. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 179. Boleh kongsikan itu surat berapa? Dari sahabat-sahabat yang lain boleh buka bersama-sama tengok. 174. 174. Baik, kita sebenarnya dah lebih masa, sepatutnya kita habis pada pukul 10.10. Maka siapa-siapa yang kalau kata nak ada urusan nak keluar, sebab kita set 10 suku sekarang kita dah lebih. Tapi kalau siapa yang nak keluar sebab dia mungkin dah set sampai 10 suku je, kan habis 10 suku jam dia bunyi. Tak apa, boleh keluar, tidak ada masalah, boleh. Tak boleh kalau nak keluar nak tengok rakaman kemudian tidak ada masalah. Boleh. Baik, kita nak lihat pada ayat 179. Saya nak bersama dengan Haji Yahya, boleh Haji Yahya? Boleh Ustaz. Baik, ayat 179 Haji Yahya boleh kongsikan huruf jar yang kita sedang cari sekarang ini, la ataupun li pada ayat 179. Yang pertama li jahannam Ustaz, li jahannam. Li jahannam, baik. Maaf sekejap. Baik, li jahannam. Baik, kita nak lihat pada perkataan mana? Li. Jahannam. Perkataan jahannam. Baik, jahannam ini dia isim, fi'il ataupun harf? Isim Ustaz. Isim. Macam mana kita kenal dia isim? Jahannam ialah perkataan isim sebab dia didahului dengan huruf jali. Cantik. Baik. Ada lain? Kathiram minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna. Ustaz, laqad tu tak boleh Baik, soalan. Laqad ni macam mana Haji Yahya? Haji saya tanya kat Haji Yahya ni. Tak boleh kan ni? Tak boleh, Haji Yahya kata tak boleh lah Haji saya. Macam mana saya nak buat ni? Kena tembak dah. Haji Yahya tolak terus. Tak berterima. Kenapa tak boleh pula Haji Yahya? Sebab dia makna dia sebab dia tak ada untuk atau bagi. Baik, dalam terjemahan dia tak ada dan bagi sesungguhnya ataupun untuk, cantik. Ataupun Itu untuk. adalah tepat. Sebab Haji Yahya dah tengok tu daripada terjemahan. Dalam terjemahan tak ada untuk ataupun bagi, maknanya ini bukanlah la yang kita cari. Cantik. Ya. Baik, terusnya Haji Yahya. Saya pun takutlah Haji Yahya ni nak tanya. Yang kedua walahum Ustaz. Walahum. Lahum ni tadi dah ke? Lahum. Lahum dah. Lahum dah bukan. tadi. Ya, lahum. Lahum qulubullah tu. Lahum qulubun. Lahum betul. Itu bukan Ustaz. Dia kalau ikut makna tak ada. Bagi. Ya tu ya. Bagi mana tu? Betul. Saya punya Quran dia tulis mereka mempunyai. Mereka mempunyai. Baik. Sama mereka ada. mempunyai. Yang walahum kat depan ni? Walahum ada Dan bagi mereka. Bagi mereka. Sama mana? Maksud dia kalau kita tengok dekat sini lahum, sini pun lahum ada, maknanya ada kemungkinan besar yang ini pun sama makna dia. Sama makna dia. Tapi kenapa dalam Al-Quran Haji Yahya dia tulis mempunyai? Sebab untuk perkataan la ataupun li tadi saya sebutkan dia ada makna bagi, untuk dan saya ada sebut juga makna dia adalah milik. Bagi, untuk ataupun milik, semua saya tak tulis, saya minta maaf. Okey. Bagi ataupun milik. So makna kata mereka mempunyai milik mereka lah ni. Milik mereka, ya betul. Makna kata betul lah. Betul lah. Yang ni huruf. Jaya macam marah saya je. Dah. Tak marah langsung Ustaz. Sikit pun tak Ustaz. Haji Yahya salahkan saya. Dah. Tak go. Saya ni sebab Ustaz ajar macam tu, saya ikut betul-betul Ustaz. Cantik. Baik, terusnya. Tapi takkanlah perkataan yang sama, kalimah yang sama, berbeza makna lain-lain. Dia tak boleh sebab dalam terjemahan dia berikan makna ayat yang mudah difahami. Yang mudah difahami. Diberikan makna yang mudah difahami. Saya tengok tadi tapi awak dia tak ada. Maknanya lepas ni bila kita dah jumpa, kita dah tahu yang lahum, walahum a'yunun ni maksud dia bagi mereka. Lepas ni bila kita jumpa lahum je, confirm la itu adalah maksud dia
bagi, untuk ataupun milik. Confirm. Milik. Itulah tadi Ustaz yang lah ayat tu saya terfikir mungkin makna yang ada lagi 22 tu lah. Ya betul. Dia mungkin makna untuk yang baki yang 22 itu betul. Cuma saya kata bukan sebab pada makna yang 3 yang Kita cari bincangkan. yang bukan kita cari kan. Kalau makna yang 22 itu ada masuk dalam itu. Tapi banyak dah pula. Nak kena ingat nanti. Kita ingat yang basic sebab bila belajar Arab li tu ataupun la basicnya ini bagi, untuk dan juga Milik. Baik. Seterusnya ya walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum juga. Baik, juga. Lahum ini kita semua dah tak pertikaikan, kita tahu confirm dia adalah isim. Baik, seterusnya ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tak ada Ustaz. Tidak ada. Tapi ada tak tadi saya nak Kal an'am ada Ustaz. Kal an'am tu huruf dia didahului dengan huruf kaf. Cantik sebab hari ni kita baru sebut kan. So kita ambil lah kal an'am ini sebagai tambahan untuk contoh kita yang tadi. Kal an'am. Misalnya kita mudah nak kenal dia adalah kal ni adalah seperti ataupun huruf jar. Sebab lepas dia ada alif lam. Ada alif lam, ni paling mudah sekali kita nak kenal. Maka kita tahu al-an'am ini adalah isim fi'il haf. Isim. Kita tahu dia adalah isim. Cantik. Baik Haji Yahya, ayat 180 boleh kongsikan? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yaquluna fi asma'i sajuzana ma kanu ya'malun. Baik ada. Walillah tu. Walillah. Walillah Haji Yahya, ada yang tanya. Betul ke? Walillah ya betul Ustaz. Dan betul. Allah mempunyai. Milik. Dia adalah gabungan huruf lam campur dengan Allah. Maka bila ada dua macam ni, saya katakan tadi huruf alif itu dibuang. Maka lam tu terus dimasukkan dengan lam yang di sini. Jadilah dia lillah. Maka li ini bermaksud milik ataupun mempunyai, kan? Ataupun mempunyai. Cantik. Walillahil asma. Yang lain ada tak dalam ayat tu, ada lagi tak? Yulhidu fi asma'i sayuzawna ma kanu ya'malun. Mana? Dengannya. Biha, kita bukan cakap sepak. Dah. Haji Sah jangan kecil hati Haji Sah. Rumah Haji Ayah pun kena. Saya kasih Chan. Ustaz, ngaji 2 orang ni macam ni lah Ustaz. Mesti kena tegur punya. Duduk semeja. Habislah. Ayat 181 wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ada? Tak ada ni nampak ni Ustaz. Tak ada. Okey baik. Huruf lain ada lah Ustaz. La ataupun huruf lain ada. Bil haq lain ada tak? Bil haq. Bil haqqi. Bil haqqi. Baik. Bil haqqi. Nak lihat pada perkataan al-haqq. Maka kita tahu dia adalah isim. Macam mana kita kenal isim? Didahului dengan huruf bi, huruf jar bi dan huruf alif lam. Alif lam. Cantik, ada 2 tanda dekat situ. Baik. Ada lagi? Ayat 181. Kalau tak ada, kita boleh pergi. Walladzina kazzabu bi ayatina. Bi ayatina. Didahului dengan huruf jar bi. Baik. Kita tahu ayat ini adalah isim. Isim. Macam mana kita kenal di isim? Sebelum tu dia didahului dengan huruf jarbi. Didahului oleh huruf jarbi. Cantik. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada? Haitsu la ya'lamun tak ada Ustaz. Tak ada. Baik, seterusnya 183. Wa umli lahum inna kaidi matin. Lahum. Ini sama macam atas dia lahum. Kan lahum ni untuk sama lahum atas kan.
perkataan yang boleh kata sangat common lah dalam Quran ni kita akan jumpa. Sangat-sangat common kita akan jumpa. Betul. Baik, Ajaya, daripada ayat 184 saya nak Ustaz, 183 Ustaz. Okay, baik. KID. Apa ni, ID ni tangan kan? So K ni dengan tangan. Baik. Baik, macam ni KID. Seperti tangan something lah. Seperti tangan. Betul. ID itu betul dia ada maksud tangan. Dia adalah pelura untuk yadun. Baik, untuk double confirm kita lihat pada Mana dia bukan Ustaz. Bukan Ustaz, sebab I dia apa tu, alif dia tak ada. Tak ada alif lam. Tak ada alif lam dia. KID je. Maknanya kalau betul dia mungkin KID. Dia KID je. So bukan kot. Sepatutnya dia adalah KID. Okey, baik. Tapi dalam terjemahan dia tulis ada tak? Maksud balasanku. Balasanku. Tak ada. ID. Maknanya K ini bukan K yang kita sedang cari. Okey. Baik, cantik. Terima kasih Jazan. Betul, kadang ini kita keliru sebab dia berada di awal perkataan kan. Dia berada di awal perkataan. Kadang kita keliru. Cantik. Bukan saja soalan yang cantik tu. Baik, Haji Yahya, daripada ayat 184 kita nak tengok semua tanda isim yang kita dah belajar. Okey. Baik. Kita tolong kongsikan kepada dia semua tanda isim yang kita dah belajar. Kalau yang ada Ustaz. Kalau tak ada, yang lain tunggu nak menembak. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim. Baik, nak lihat pada perkataan sahibi. Kita tahu dia isim ataupun harf. Ini huruf isim Ustaz. Isim, cantik. Sebab apa? Dia didahului dengan huruf jar bi. Huruf jar bi, cantik. Baik, terusnya min jinnah. Min Ustaz. Huruf jinnah. Min jinnah. Kita nak lihat pada perkataan jinnah. Kita tahu dia isim fi'il ataupun harf. Isim sebab dia didahului dengan huruf jar min. Cantik. In huwa illa nadhirun mubin. Ada? In huwa illa nadhirun mubin. Tak ada Ustaz. Tak ada. Tak. Lain. Baik, ayat 185. Awalam yang zuru fi malakuti samawati wal ardh. Sampai sini. Malaku Ustaz. Baik, malakuti. Kita tahu dia adalah harf ataupun fi'il. Isim Ustaz. Isim. Kita tahu dia isim. Dia didahului dengan huruf jar fi. Cantik. Lagi? As-samawat. As-samawat. Isim fi'il harf. Isim. Baik, tanda? Dia didahului dengan huruf alif lam. Cantik. Terusnya? Wal ardi. Wal ardi. Wal ardi. Isim fi'il harf. Isim sebab dia didahului dengan alif lam. Cantik. Baik, wa ma khalaqallahu min syai'. Sampai sini je. Wa ma khalaqallahu min syai'. Ada? Syai'. Baik, isim fi'il harf. Isim sebab didahului dengan huruf jar min. Cantik. Ada lagi? Wa an asa ada tadi sebut perkataan Allah. Allah. Khalaqallah. Alif lam laha ya. Alif lam Ustaz. Ya, dipinggirkan. Ini tak ada alif lam pun kita tahu dia ada tak isim. Mana? Ini dia perlukan kepada perhatian Haji Yahya. Ya, betul. Kesian Haji Yahya tinggalkan dia. Itulah. Tak betul. Baik, wa an asa ay yakuna qad qataraba ajaluhum. Sampai sini. Qataraba ajaluhum. Tak ada Ustaz. Tak ada. Baik, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Haditsin ba'dahu yu'minun. Fa bi ay. Cantik. Isim fi'il harf. Isim Ustaz. Macam tanda dia? Sebab ay dia didahului dengan huruf B, huruf jar B. Cantik. May yudlilillahu fala hadiyalah. Sampai sini dulu. May yudlilillah Allah Ustaz. Allah. Kali ni cantik, Allah. Tak perlu dibincangkan, kita kenal dia mula-mulanya. Lagi. Fala hadiyalah. Man tertinggal lah. Man tertinggal. Man.
Man siapa? Siapa? Bukan min. Bukan min. Man. Saya boleh tinggalkan semuanya berbincang sesama sendiri. Cantik sangat. Cantik sangat. Baik, Umay lillahi fala hadiyalah. Ada lagi je ya? Fala hadiyalah. Tak ada Ustaz. Tak ada. Yang lain ada ke dalam ni? Allah. Allah selain Allah. Allah selain Allah dah. Lahu. Lahu. Dia geng dengan apa? Dia geng dengan lahum. Dia geng dengan lahum. Nampak je lahum, lahu. Ini paling banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Lahum, lahu banyak. Kita jumpa je lahum, lahu kita tahu. Ini adalah boleh dapat belajar kan? Boleh dengar. Ini adalah isim. Dia dilalui oleh huruf jar. Baik, terusnya wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun sampai sini. Tughyanihim. Isim San. Didahului dengan huruf jar fi. Cantik. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha sampai sini dulu. Yas'alunaka 'anis Isim fi'il harf. Sebab didahului dengan huruf an dan alif lam. Baik, cantik. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Sampai situ dulu. Qul innama 'inda rabbi. Ada? Ada. Rabbi ni boleh tak? Rabbi. Ada. Tak boleh. Tuanku. Cantik Rabbi Tuanku kan. Tuhanku. Ikut makna kita kenal dia adalah isim. Dia isim lah. Tuhan. Ilmu ni tak kenal, tak tahu ke maksud dia apa? Ilmu. Ilmuha. Ilmuha pengetahuannya. Ilmu kan kata nama isim kita kenal melalui makna. Kita kenal melalui makna. Baik. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Ini la tiada ni. La tiada. Tak ada Ustaz ni. Tak ada. Yang lain ada tak dalam ni? Illa bukan. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Liwaqtiha ya Allah. Li tu confirm ke itu li yang kita cari? Rasanya tidak Ustaz. Tapi tak ada makna di situ. Akan waktunya. Bila masanya. Bagi bila waktunya. Dalam terjemahan tak ada bagi untuk ataupun milik. Tak ada. Bagi waktunya. Bagi ada. Ada yang terjemah yang tulis bagi. Ada ya. Ni bila masanya. Bagi bila masanya. Maka waktu kita tahu dia adalah masa. Dia adalah isim. Melalui makna pun kita tahu dia adalah waktu. Jadi yang di situ adalah jar. Li itu adalah maksud dia bagi waktu. Bagi waktu lah. Dia sini akan waktunya. Sebab apa? Sebab dia terjemah ikut ayat. Kesesuaian ayat. Dan kenapa dia letak akan? Sebab itu dia ikut pada kaedah bahasa iaitu dia ikut lateral meaning. Yes, untuk mudah kita nak faham. Ya. Baik, tapi tak tahu tak apa. Sebab kalau dalam terjemahan tak ada, tak apa. Sampai bila tak tahu. Ustaz sampai bila tak tahu. Tapi untuk tahap ni tak apa tak tahu. Seperti tahap seterusnya tak tahu, memang kena. Tahu lah. Taqulat fis samawati wal ard sampai sini. Fis sama pun ada. Samawat. As-samawat isim fi'il harf. Isim sebab didahului dengan huruf jar fi dan didahului dengan alif lam. Nanti seterusnya. Didahului dengan isim sebab didahului dengan huruf alif lam. Sumpah. Baik. Alif lam isim. Setakat yang kita dah ambil ini, adakah yang rasa laju boleh detect ataupun rasa macam tengah nak loading? Tengah loading. Baik aja kita habiskan sikit lagi. Lagi. Ya. La ta'tikum illa baghtah. Ada tak? La ta'tikum illa baghtah. La ta'tikum. La tidak yang tu. Illa melainkan. Tak ada Ustaz.
Tak ada. Baik. Yas'alunaka ka'annaka hafizun. Sekejap. Ustaz, Ya, saya. baktah tu? Baktah. Itu Baktah. ba atas bukan ba bawah. Anha Ustaz. Anha. Mana? Anha. Oh kat mana Baik. ni Kak Ni Alif? baru nak tengok. Yas'alunaka ka'annaka hafizun anha. Ada? Tak sampai lagi, baru nak sampai. Ambil depa cepat tu Ustaz. Depa tak bagi can kat saya Ustaz. Tak apa. Yas'alunaka ka'annaka hafizun. Betul. Anha ni satu Ustaz. Anha betul. Anha betul. Anha betul. Lepas tu yas'alunaka ka'annaka hafiyun. Ini tak ada Ustaz. Tak ada. Baik, anha ni tadi ha ni isim fi'il harf. Ini isim Ustaz. Tanda? Tanda dia sebab dia dihului dengan huruf jar an Ustaz. Cantik. Qul innama ilmuha indallahi. Kita ambil sampai sini dulu. Indallah. Allah huruf isim Ustaz. Cantik. Sebab alif lam didahului dengan alif lam. Baik, dan kita tahu melalui makna. Baik, Ya. ada lagi? Walakin Ustaz. Ya, saya. Ka'annaka tu? Baik, ka'annaka Haji ya. Haji saya tanya lagi sekali. Dia kita tak boleh pakai dia sebab alif dia ada hamzah di atas Ustaz. Baik, dia ada hamzah yang selepas itu. Baik. Pada Baik, hamzah. ini saya terangkan sikit. Baik. Ka dalam yang kita sedang bincangkan ka yang bermaksud seperti. Baik, nanti kita akan belajar dia ada perkataan nama dia ka'anna. Bunyi dia ka'anna. Ka'anna dalam terjemahan dia ada seperti. Tapi maksud dia seperti mana? Ataupun seolah-olah. Dia ada dua. Terjemahan dia ada seperti mana ataupun seolah-olah. Dia ada ka. Ka tu maksud seperti ada kat situ tapi dia gabung dengan perkataan anna. Jadi dia satu perkataan ka'anna. Seperti mana atau seolah-olah. Tapi asal perkataan dia betul, ka itu adalah ka yang bermaksud seperti. Tapi dia telah digabungkan dengan anna, jadi dia membawa kepada perkataan yang lain. Dia betul, dia adalah isim kata nama, tapi dia belum lagi isim yang kita pelajari sekarang ni. Kita belum sampai lagi, insya-Allah kita akan sampai pada anna. Yang ni macam ka'annaka ni kita boleh pecah Ustaz jadi ka dengan anna. Boleh, ka'anna satu dan ka ini adalah satu. Oh, ka'anna satu, ka belakang satu. Ka belakang satu. Ganti nama Nanti lagi satu tu. kita habis huruf jar ni nanti kita akan ambil bahagian ini pula. Sebab ini bahagian yang banyak sekali digunakan dalam Al-Quran. Okey. InsyaAllah. Baik. Baik. Terima kasih Haji Sas soalan ni. Cantik. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ada? Walakin Annas. Baik. Annas. Isim Dia isim sebab dia didahului dengan huruf alif lam Ustaz. Cantik sangat. Baik. Ustaz, lakin tu Ustaz? Tak boleh, tapi. Akan tetapi. Lakin perkataan yang selalu jugalah kita jumpa lakin kan. Dia satu kalimah tu. Dia lakin yang bermaksud akan tetapi. Lakinna. Kalau kata dia perkataan berbeza pun, lam ini adalah lam yang lam alif. Lakinna macam tu. So bila dah lam alif dia bukanlah lam yang kita cari sebab dia ada alif kecil kat situ. Ya betul. Lakinna. Baik, terima kasih jazakallahu khairan pada Haji Yahya dan pada semua. Saya sangat seronok sesi yang begini yang duk buat laju-laju macam ni. Dan sebab kita boleh uji kita punya kefahaman dan kita boleh uji kita punya kecekapan kita ingat laju mana. Yang tadi boleh ikuti, alhamdulillah. Yang macam agak lambat sikit tak apa, tak ada masalah sebab kita sedang digest tengah proses dalam kepala kita tanda-tanda isim. Kita dah ambil tadi sampai huruf la ataupun li, itu adalah tanda terakhir untuk huruf jar kita. Maka lengkaplah semua 8 huruf jar yang kita nak ambil. Cukuplah dia punya pasangan min, ila, an, ala, fi, bi, kala. Tapi kita tambah li, kala, li. Kala li. Tapi kita ambil la dan li tu kala li. Kala li. Kalau nak nama orang pun boleh kalilah. Jadilah nama orang. Tapi kita nak la dengan li tu kita buat sekali jadi 8.
Jadi bila kita hafal min ila, an ala, fi bi, kala li. Min ila. Boleh kita ulang sama-sama? Min ila, an ala, fi bi, kala li. Lagi sekali min ila, an ala, fi bi, kala li. Lagi sekali min ila, an ala, fi bi, kala li. Ni cucu bising apalah atuk malam-malam buta ni bising. Oh, anak-anak orang nak cukup. Alah, taska ada malam Ustaz Taska malam. Selalunya atuk marah cucu, malam ni cucu marah atuk. Apa tu bising tengah malam ni? Belajar budak kecil. Macam budak kecil. Ini sekolah Piramli ni, sekolah Piramli. Budak tua, budak tua. Baik, lengkaplah 8 kita punya huruf jar yang kita nak ambil. Maka kita telah ambil berapa tanda isim kita yang ketiga. Didahului dengan alif lam. Yang pertama didahului dengan huruf qasam atau huruf sumpah. Yang ketiga didahului huruf jar ataupun kata sendi nama. Maka bahagian yang didahului kita dah lengkap 3 tanda. Berbaki lagi bahagian diakhiri. Tanda untuk diakhiri, tanda bahagian belakang ada 2 sahaja tanda. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Dan rubah tak ada ya Ustaz? Rubah. Ya. Ada rubah saya tak letakkan di situ sebab dalam Quran ada rubah tapi tak banyak. Rubah dia bermaksud kadang-kala ataupun kadang-kadang. Dalam Quran ada mungkin tapi tidak banyak. Tidak banyak, jadi saya tak letakkan. Saya letakkan 8 yang selalu ataupun yang paling kerap kita jumpa untuk mudah kita hafal. Bila kita jumpa, selalu jumpa, automatik kita akan ulang kaji dalam kepala kita. Min ila an ala fi bi kalali. Min ila an ala fi bi kalali. Macam tu. Sebab tu saya bawakan apa yang kita biasa dahulu. Baik, minggu depan kita akan kenal lagi 2 tanda belakang isim. Dan saya nak buat lagi yang macam ini. Kita lihat pada satu page dan kita nak lihat tanda daripada mula sampai yang akhir. Kita ada 6 hari untuk sampai ke hari Rabu minggu hadapan. Mulai pada esok bila kita baca Al-Quran. Lepas kita dah ngaji tu, tolonglah spare 10 minit untuk kita lihat pada perkataan. Cari tanda-tanda isim dalam page yang kita tengah baca tu. Cari dalam satu page je. Spare untuk satu page tu cari tanda-tanda isim. Untuk apa? Untuk kita mahir. Standby ya. Supaya kita biasakan bila kita baca Quran ni kita nak lihat pada perkataan dia. Pada perkataan-perkataan itu. Kita nak biasakan lihat pada perkataan. Oh, prepare untuk minggu depan. Kita nak prepare supaya nanti dia laju. Supaya nanti kita tak ada rasa macam tak nampak. Kita nak supaya kita cepat nampak. Tidak ada jalan lain kecuali dengan kita selalu berlatih, selalu ulang. Kalau kita nak ulang dalam kelas ni, masa kita terhad dan kita jumpa seminggu sekali je macam ni. Kita dah dekat pukul 11 lah. Kita dah dekat pukul 11 dah kan. Masa cepat sangat kita rasa berlalu. Baik, itu saja saya kongsikan pada hari ini. Jadi sebab ada New Year tak ada homework lah ya. Ada, belum. Saya belum tutup lagi. Saya belum tutup lagi. Itu saja yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Moga ada manfaat yang diambil. Sempena cuti tahun baru Cina ini, maka kita cutinya panjang. Berapa huruf kita ambil hari ini? 3. Kita ambil apa dia?